Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan soalan 5 dan 6. Okay, biasanya soalan 5 ni jangan salah lah, sebabnya saya dah ajar pada soalan 2. Okay, dia sama je, cuma dia beza dia nombor dia sahaja yang berbeza. Okay, tapi cara jawab dia sama macam apa yang saya dah ajar. So kalau kita ada soalan macam ni, ada 2 kelas, kita kena wakilkan data dalam blok batang daun. Alright, so cara nak wakilkan dalam 2 kumpulan tu, kita akan tulis kelas X, okay, dan kelas Y. Kemudian kita bahagikan 2. Okay, kita bahagikan 2 macam ni. Alright, so bentukkan seperti bentuk T. Dan seterusnya awak boleh tengok nombor pada kelas X ni yang mana lebih sedikit. Awak akan cari nombor yang lebih sedikit di sini. Contohnya nombor 41. Okey, 41. So awak start dengan 4, kemudian 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, sebenarnya nombor yang ada dekat sini adalah nombor puluh. Okey, kita panggil puluh. Puluh duduk dekat kawasan batang ataupun ratus lah, tak kisahlah. Dan biasanya dedaun ni, okay, ni adalah dedaun. Dedaun ni mestilah guna 1 digit sahaja. So awak kena ambil digit belakang dia sahaja. Contohnya kat sini nombor 41, awak ambil nombor 1 kat belakang dan awak tulis 1. Okay, cara tulis dia macam ni, dia duduk sebelah dengan batang. Jadi nombor yang seterusnya awak akan ambil 43. Alright, so benda ni awak isi sahaja. Dan ni saya rasa semua betul, sebab ini semua jawapan dia ada dekat dalam soalan. Okey, kita proceed kepada jawapan terus. So saya nak awak terus tengok jawapan yang saya dah upload. Okey, so dia ada 41 dengan 43 dan 50, 52, 55, 62, 63, 63 dan 66, 71, 71, 72, 74, 75, 78, 78, 80, 82, 85, 87, 91, 92, 94. Okay, itu adalah untuk kelas X. Jadi awak kena kira cukup tak data. Ada 2, ada 5, ada 10, 17, 21, 24. So ada total 24 lah sepatutnya. Okay, awak boleh tengok. Dan seterusnya kita tengok pada kelas Y. Okay, kelas Y tu awak masukkan seperti biasa. Start dengan nombor terkecil, iaitu nombor 45. Kemudian diikuti dengan 46, 46 dan 48, 51, 53, 54, 54, 57 dan 59. Saya rasa ni mostly semua betul bagi siapa yang dah hantar lah. Okey, so saya terus je tulis. Alright, so ini adalah jawapan untuk ni. Dan dia ada dalam 3 markah macam tu kot. Saya tak ingat, tapi banyak jugalah markah kamu buat macam ni. So jangan salah. Lepas tu kita nak tahu yang manakah lebih konsisten atau lebih baik lah. Biasanya soalan ni tanya lebih baik. Jadi kalau dia tanya lebih baik, jumlah antara kuartil yang terkecil. Saya dah ajar jadi awak boleh rujuk balik video yang lepas, video yang pertama lah. So tengok 41. Okay, sorry, dia ada 24 data. Kita tengok ada, kita nak tahu kuartil pertama dengan kuartil ketiga. So kita baca dia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright, so maksudnya 12 warna biru, 12 warna hijau. Kita ada 2 kumpulan
nombor sebenarnya, kumpulan biru dengan kumpulan hijau. Untuk tu, kumpulan biru adalah kumpulan pertama sebab dia yang panggil dulu kan, dia yang duduk depan. Manakala kumpulan hijau dia paling last. Alright, sebab dia yang kedua. Jadi kita panggil sebagai kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Alright, kumpulan pertama ni ada kuartil pertama. Kumpulan kedua ni ada kuartil ketiga. Kuartil pertama dengan kuartil ketiga ni awak boleh cari macam tadi, awak bahagi lagi dua. Okey, awak bahagi lagi dua. So awak tengok daripada ni, kita start daripada warna biru So biru dekat sini. So saya buat macam sepadan kelas lah. Macam okey. Yang first ni, okey, kawasan first ni adalah kuartil pertama dan kawasan kedua ni adalah kuartil ketiga. So ini saya ambil lah. Saya nak cari kuartil pertama dulu, Q1. Okey. Kelas X Q1. Okay, Q1 ni awak baca dia ada berapa data. Kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Jadi 12 data ni awak cuba bagi 2, awak akan dapat 6. Okey, awak akan dapat 6. So awak akan kira seperti ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 6 kiri, 6 depan. Okey, 6 belakang lah. Maksudnya 6 kiri, 6 kanan. Alright. Dan untuk tu, awak tengok dua warna yang berbeza, iaitu warna oranye dengan warna merah. Dia duduk sebelahan. Bila dia duduk bersebelahan, awak kena tengok mana pertengahan dia. Pertengahan dia dekat sini. Dan awak tak tahu apa nombor pertengahan tu. Jadi, bila awak tak tahu nombor pertengahan tu, awak kena tambah. Okey. Cara dia adalah awak letak nombor 62 campur 63. Alright. Kena ambil nombor betul dia. Kita baca macam mana? Kita bukannya tulis 2 campur 3 bahagi 2. Tak. Kita bukan ambil nombor sar dia. Kita ambil nombor keseluruhan dia. Kita ambil nombor 62, 63. Macam tu bacaan dia. Lepas tu awak bagi dengan 2. Okey, awak bagi dengan 2. Awak akan dapat 62,5. So, ini adalah cara untuk mencari kuartil pertama. Okey. Selesai untuk kuartil pertama, awak boleh pindah kepada kumpulan yang kedua untuk cari kuartil ketiga. Alright. So, kuartil ketiga awak adalah, awak kira balik dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama juga ada 12 nombor. Jadi bahagi 2 kumpulan ada 6. So kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nombor yang ke-6 adalah di sini, dekat 80. Lepas tu sebelah 80 ni adalah 82. Jadi kita tak tahu mana pertengahan dia, siapakah pertengahan nombor tu. So kita cuba tambahkan. Jadi kita tambahkan 80 campur 82. Kemudian bahagi dengan 2. Kita akan dapat 81. Dan awak boleh cari julat antara kuartil. Rumus julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey, 81 tolak 62.5. So, awak akan dapat berapa? $18.5. Sama juga dengan kelas Y, awak kena tengok yang manakah kuartil pertama, yang manakah kuartil ketiga. So, first thing, awak kena baca keseluruhan data. Keseluruhan data, awak kena kira ada 24. Okay, mesti sama, 24. So, bagi 2 dapat 12. So, awak kena bahagikan 2 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 8, 12. So, kumpulan dia berada di sini. So, kuartil pertama dekat depan dan kuartil ketiga dekat belakang. So, saya nak cari kuartil pertama dulu. So, macam tadilah, ada 12 nombor. Kira bahagi 2 dapat 6. So, nombor yang ke-6 tengah-tengah tu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 53 lah. Okay, kat sini dengan 54. So, tambahkan 53 campur dengan 54 bagi 2.
Okay, awak dapat 53.5 lah. Seterusnya awak boleh cari kuartil ketiga. Kat sini kita tengok pula pada kumpulan yang seterusnya. So, nombor yang ke-6 sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan awak tengok nombor sebelah kanan dia. Okay, di antara 73 dengan 76. Kita nak pertengahan. So, tambahkan bagi 2. So, dapat 74,5. Okay, so cuba tolakkan. Okay, tekan calculator dah awak akan dapat jawapan lah. Alright, so jumlah antara kuartil yang lebih sedikit adalah kelas X. Jadi kita boleh katakan bahawa jawapan dia adalah kelas X lebih baik. Okay, kelas X lebih baik kerana jumlah antara kuartil kecil. Lepas tu buatlah perbandingan. Berbanding jumlah antara ataupun berbanding kelas Y je. Alright, so senang je untuk awak buat ni. Cuma jangan curai lah. Kena kira macam tu. Jadi kita tengok pula pada soalan seterusnya. Okay, so soalan seterusnya awak kena baca soalan dia. Dia kata ni soalan dia. Dia bagi ES dan ES kuasa 2. So yang ni awak cari variance dengan sisi awal. Kena cari mean dulu. So mean adalah EX bahagi N. Jadi EX awak adalah 1354. N awak adalah berapa bilangan orang yang ada kat situ. So dia ada 8 orang murid. So bagi dengan 8. Okay, awak akan dapat apa? Tekan calculator. 1354 bagi 8 orang murid. So dapat 169.25. Nak buat dalam perpuluhan, nak buat dalam pecahan pun boleh. Mana-mana boleh. So 169.25. Dan untuk variance, okay, variance adalah E kuasa 2. So 229 654 per dengan 8 tolak dengan min tadi. Tolak dengan min, tapi min ni wajib letak kuasa 2. Siapa yang tak letak kuasa 2 tu salah. Okay, awak akan dapat 229. Tekan je kalkulator. 229 654 per 8 tolak 169.25 kuasa 2. So dapat 61.19. Okay, 61.19. Dan seterusnya awak nak cari sisi ampere Y. Awak punca kuasa sahaja jawapan tu. Punca kuasa 61.19 dapat berapa? Dapat 7.822. Okay, senang je. Kemudian awak tengok pada soalan seterusnya.
Alright. Dia kata dua orang murid masing-masing mempunyai ketinggian 184 dan 166 meninggalkan. Ini saya dah terangkan dalam kelas dah. Kalau dia kata menyertai, kena tambah. Kalau dia kata meninggalkan, kena tolak. So, kenapa awak guna tambah kan? So, ada yang guna tambah. Jadi saya cakap kalau meninggalkan tu kena tolak. So, N akan tolak lah. N sama dengan 8, tolak 2 orang. Okay, 2 orang yang dah pergi tu. EX sama dengan yang asal 1354. Dia akan tolak dengan 184 dan 166. Kemudian EX kuasa 2 yang asal tadi tolak dengan 184 kuasa 2 tolak dengan 166 kuasa 2. Sebab dia kuasa 2 lah. So cari dulu jawapan. So N sama dengan 6, EX sama dengan berapa, EX kuasa 2 sama dengan berapa. Atau buat benda sama macam soalan B1. So benda ni sebenarnya berkait. Saya dapat 1004. Okay, awak dapat 168242. 168242. So ini adalah hasil jawapan untuk awak cari dulu. Dan kemudian awak kita cari mean, variance dan sisa piawai macam tadi. Okay, mean adalah EX per N. So 1004 bagi 6. Berapa jawapannya? So 167.33. Ataupun nak buat nombor pecahan pun boleh, sebab nombor berulang dia banyak. So dapat 167 per 1/3 lah macam tu. Okay, awak dapat 167.33 ataupun 167 1/3. Alright. Dan seterusnya awak cari variance. Okay, variance adalah EX kuasa 2 bahagi dengan 6 ataupun bahagi dengan N. So EX kuasa 2 dia adalah 168242 bahagi dengan 6 tolak dengan min kuasa 2. So 167 1/3 kuasa 2. Okay, so kena tekan kalkulator tu. Berapa nilai dia? 168.242 per 6 tolak dengan 167. Okay, per 1/3 kuasa 2. So awak akan dapat 39/8/9. Okay, awak akan dapat 39/8/9. Okay, ataupun puluhan dia adalah 39.89. Alright. So sisi yang piawai dia awak cari sendiri. Punca kuasa saja. Sisi yang piawai, yang mana jawapan dia hampir tu tak ada masalah lah. Kalau dapat sini 40 pun tak kisah, betul je. Okay, so ikutlah kalau guna perpuluhan, dapatlah jawapan untuk perpuluhan. So punca kuasa 39. Punca kuasa answer lah. Punca kuasa answer awak dapat 6.316 ataupun 6.32. Okay, .4 pun betul. 6.32 macam tu lah. Something. Right, so ini ada jawapan dia. So boleh buat. Jawapan pun dah ada sudah lagi. Alright, so nombor 6. Okay, nombor 6 pun sama. Kat sini disiapkan plot button down. Awak cari julat dan julat antara kuartil saja. So julat ni adalah nilai minimum tolak nilai maksimum tolak nilai minimum. Nilai maksimum dia adalah 86. Nilai minimum dia adalah 30. Besar tolak kecil. So julat 80 tolak 36. So awak dapat 56 lah. 86 tolak 30.
dapat 56. So jelas antara kuartil ni awak cari sendiri. Okay, iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So kuartil ketiga tu awak kira lah semua dulu. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 data lah. So kat sini awak ada 20 data. So bagi 2 dapat 10. So 10 data pada 59 dengan 66. So sebenarnya awak boleh bahagikan 2. So sini kawasan kuartil pertama dan bawah ni kawasan kuartil kedua. Okay, kuartil ketiga. So kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So kita cari kuartil ketiga dulu. Ada 10 nombor. 10 bagi 2 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So nombor yang ke-72 ni dia nak antaraan antara 72 dengan 72. Sebab 5 kiri 5 kanan kan. So dia seimbang. Kita nak tahu tengah-tengah ni. Siapa tengah-tengah ni? So 72 dengan 72. So 72 campur 72. Kemudian bagi 2. Okay, tolak dengan kuartil pertama dekat atas ni. Boleh tengok nombor yang ke-5. So 1, 2, 3, 4, 5. So nombor 44 dan antara 45 juga. Maksudnya antara 44 dengan 45 tengah-tengah ni. So kita buat 44 campur 45 bagi 2. Ingat ya, awak kena tambah dulu baru bagi. 72 campur 72 bagi 2 dapat 72. 44 campur 45 bagi 2 aku dapat 44.5. Okay. So cara tekan kalkulator dia awak kena letak kurungan. Okay, awak tekan macam tu. Sama juga dengan kuartil pertama. Alright, so itu adalah dia punya jawapan. So awak tolakkan, awak akan dapat 27.5. Alright. So untuk blok kotak, awak lukis saja blok kotak. So ni blok kotak contoh. Awak kena ada median. Kalau awak tak ada median, awak tak boleh buat blok kotak. So dekat sini median saya cari, saya dapat pertengahan tadi. Okay, awak boleh tengok soalan dia. So pertengahan dia antara 59 dengan 66. Okay. Sebab tadi kita bagikan 20 data dengan 2 kan. So ada 10 data. Jadi yang nombor yang ke-10 antara tengah-tengah tu, iaitu antara 59 dengan 66. So antara 59 dengan 66 adalah 62,5. So awak boleh tengok kat sini, ni adalah nilai minimum. Okay, saya dah ajar awak blok kotak macam mana nilai minimum. Nilai minimum ni awak letak dot sahaja. Lepas tu kuartil pertama awak, kuartil pertama tadi kita dah ada, iaitu 44,5. So awak letak dot dengan palang. Kemudian ada median. Median dia adalah 62,5. So median dia kat sini awak kena cari. Dan awak letak palang saja, tak perlu letak plot. Okey, kemudian Q3 diikuti dengan Q3 awal adalah 72. So letak plot dengan palang. Dan akhir sekali nilai max. Okey, so nilai max awak ni letak plot sahaja pada 86. Okey, max dia kat sini. So 5 elemen sahaja. Saya dah suruh awak catat pada kelas hari tu. Okey, next soalan C. Okey, dia bagi macam ni. Min bagi satu set data ada P tambah 2. Okey, ada P tambah 2. Dia cakap min tau. Bila dia cakap min, awak kena guna rumus min. So P tambah 2, dia ada P, dia ada 2P tambah 5. Okey, dia ada 2P tambah 5. Dia ada P tolak 3 dengan 3P. Bila dia kata min, awak kena tambah semua ni. Okay, rumus dia adalah hasil tambah keseluruhan data bahagi dengan jumlah data. Okay, contohnya kita tengok tadi kita ada
Okey, P tambah 2. P tambah 2 ni sebagai satu data, P sebagai 2, 2P sebagai yang ketiga, P tolak 3 sebagai yang keempat, dan 3P sebagai yang kelima. So, N ada 5. Okey, 5 data. So, awak buat macam tu, awak tambahkan semua, bahagi dengan 5. Okey, bahagi dengan 5. Dan jawapan dia dah bagi dah. Jawapan dia kat sini 10.4. So, awak bagi je lah jawapan dia. Jawapan dia adalah 10.4. So, awak cari nilai P. Okey, awak tambahkan yang atas. P boleh tambah dengan P sahaja. So, awak tengok P campur dengan P, dapat 2P. 2P campur 2P dapat 4. 4P campur 1P dapat 5. 5P campur 3 dapat 8. So, 8P. Okey, P boleh campur dengan P sahaja, huruf dengan huruf sahaja, nombor dengan nombor. So 2 tambah dengan 5, 7. 7 tolak dengan 3 dapat 4. So tambah 4 lah, per 5 sama dengan 10 per 4. Kan? Lepas tu pindahkan pecahan jadi darab. Okey, so 8P tambah 4 sama dengan berapa? 10.4 darab 5. So, awak dapat 52. So, cari nilai P. 8P sama dengan 52 tolak 4. Okay, awak dapat 48. So, P sama dengan 48. 8 ni awak pindah ke bawah jadi bahagi sebab darab pindah jadi bahagi. So, awak dapat 6. Okay. So, saya rasa separuh je yang dapat buat soalan ni. Dan awak kena faham, kalau soalan tu dia cakap diberi mean, okay, diberi mean, jadi awak guna je rumus mean tu untuk cari balik bukti dia. Okay, itulah matematik. Kalau dia bagi jawapan tapi jalan kerja tak ada, awak yang kena buat jalan kerja tu. Okay, lepas tu awak dah ada data kan, awak dah ada P. Awak gantikan P dengan 6 je. So, tadi, macam tadi kita ada 5 data, kita ada P tambah 2, kita ada P, kita ada 2P tambah 5, kita ada P tolak 3 dan 3P. So, setiap ni awak kena gantikan dengan 6. So, cuba kita tengok satu-satu data. 6 campur 2, kemudian kita ada 6 sahaja, kemudian 2 kali 6 tambah 5, kita ada 6 tolak 3 dan 3 kali 6. Okay, sebab P tu saya ubah dengan 6 sahaja. So, data yang terhasil adalah jawapan dia lah. Okay, 6 campur 2, 8. Kemudian 6. 2 kali 6, 12. 12 campur 5, 17. 6 tolak 3 dapat 3. 3 kali 6 dapat 18. So, ini adalah data dia lah. So, berdasarkan data ni, okay, awak dah tahu mean. Mean dia adalah 10.4. Awak terus cari sisian piawai. Okay. First nak cari sisian piawai, awak dah tahu mean, awak kena cari variance. Okay, variance. So, variance adalah kuasa 2. Jadi, awak kena letak kuasa 2. 8 kuasa 2 campur 6 kuasa 2 campur 17 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 campur 18 kuasa 2. Sebab EX kuasa 2 kan. Kemudian bahagi dengan N, iaitu 5. Sebab dia ada 5 data. Tolak dengan mean yang diberi dalam soalan, kuasa 2. Okay, awak dapat berapa jawapan dia, awak kira lah. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. So, dapat 722. Okay, 722 bagi 5 tolak dengan 10.4 kuasa 2. So, dapat 36.24. Ataupun saya ajar awak, tolong tekan mod. Okay, tekan mod. Contoh kat sini, mod SD. Ini lagi ya. Tekan 8. Lepas tu tekan M+. Tekan 6, M+. 17, M+. 3, M+, dan 18 M+. Okay, so mod SD, lepas tu awak tekan shift 2. Dan sini ada min. Okay, awak tekan 1, dapat jawapan dia min lah.
Kalau nak cari variance, awak tekan shift 2, pilih sisi PIY yang ada lampan cherry ni, letak kuasa 2, sebab variance adalah kuasa 2. Ok, saya dapat 36.24. Terus, so untuk cari sisi PIY, punca kuasa je. Ok, punca kuasa 36.24, awak dapat jawapan. Ataupun awak tekan calculator tadi, shift 2, tekan 2, saya dapat 6.02. Ok, kalau awak betul-betul tonton video kelas daripada minggu ketiga, daripada minggu hari tu sampai minggu yang saya dah explain dalam YouTube video tu, maksudnya awak kalau betul-betul hadang tu, maksudnya awak boleh buat lah. Saya rasa awak just sekali lalu je, jadi mungkin awak terlepas pengetahuan ke, jadi macam rugilah. Alright, so tolong buat pembetulan dan siapkan atau hantar dalam Google Classroom. Alright, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.